Selamat sejahtera, saya Chris Dickerson, anak Thomas, menggunakan metrik bernombor C20A0958. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian bagi subjek CWT 4232 iaitu teknologi tradisional dalam warisan. Dan tajuk pembentangan kumpulan kami iaitu kesenian halus kraftangan, satu kajian terhadap penghasilan kain batik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Azriandi bin Muhammad Sadeh C20A1062, Muhammad Nur Iqbal Firdaus bin Nordin C20A1138. Untuk pengenalan bagi kajian kami, ialah seni halus merupakan salah satu proses untuk menghasilkan dan membuat kreativiti dengan kehalusan tangan yang tinggi. Salah satu seni tradisional Malaysia yang terkenal ialah batik Malaysia. Ia adalah merupakan salah satu kaedah pencetakan yang dikenali sebagai mencanting batik. Menurut Nur Amalia binti Muhammad Zaki 2021, menyatakan bahawa seni batik merupakan salah satu seni tradisional yang tertua di Malaysia. Kajian ini turut dijalankan oleh pengkaji di Kampung Talak dan Kampung Laut Hilir Palembang yang berada di Kelantan. Fokus bagi kajian kami ini adalah merupakan salah satu produk kain yang dihasilkan melalui teknik batik blok. Bagi jenis bahan dan peralatan untuk menghasilkan kain batik, yang pertama ialah kain putih. Kain putih yang digunakan dalam penghasil kain batik memainkan peranan penting dalam memberikan kesan yang baik pada corak dan warna pewarnaan. Lilin batik pula adalah berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah pewarna menyerap kekuasaan tertentu pada kain, dan ia akan mencipta corak yang indah dan berselang-seli berdasarkan lilin batik yang diberikan pada kain tersebut. Pewarna batik pula adalah jenis pewarna yang digunakan bagi proses yang akan mempengaruhi hasil akhir kain dari segi ketahanan warna, kecerahan dan kepelbagaian warna. Cap atau blok batik pula, menurut Cik Rahim Husin dan Norozila Ramli 2003, proses ini melibatkan penggunaan cap yang merupakan cetakan berbentuk timbul yang digunakan untuk menorehkan lilin atau bahan penghalang lainnya ke permukaan kain. Dan yang terakhir adalah bidang. Bidang atau bingkai yang berbentuk meja tersebut adalah untuk menahan dan menyokong kain batik yang sedang diproses menurut Encik Muhammad Agil. Dan bidang ini juga amat berfungsi dan amat memainkan penting untuk memberi keselesaan kepada seseorang yang mencanting kain pada kain batik yang ingin dihasilkan. Dan sekian ini saja untuk pembentangan bagi pengenalan dan jenis bahan dan peralatan untuk menghasilkan kain batik daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azriandi bin Muhammad Sadi, nombor metrik C20A1062. Saya akan menerangkan mengenai fungsi dan penggunaan kain batik kepada golongan masyarakat. Yang pertama sekali gunaannya adalah batik sebagai bahan busana. Penghasilan batik dapat dijadikan bahan busana seperti baju kemeja batik, baju blouse dan juga baju kelawar dan sebagainya. Dalam konteks kalangan masyarakat masa kini, pemakaian baju kemeja batik sudah tidak asing lagi kerana terdapat penggemar yang menggunakan baju batik kerana coraknya yang kelihatan menarik dan unik. Selain itu, pemakaian baju batik di kalangan masyarakat juga telah diterapkan oleh pihak kerajaan terhadap semua kaki tangannya dengan menggunakan pemakaian baju batik pada setiap minggu. Malahan, di peringkat sekolah juga murid tingkatan 6 disyorkan untuk menggunakan baju batik pada setiap hari Khamis. Kain batik juga berfungsi sebagai aksesori fashion. Kain batik juga dapat menyajikan kepada golongan masyarakat aksesori fashion seperti yang mana kita ketahui bahawa selaras dengan pemodenan era masa kini, seni batik juga tidak ketinggalan untuk berwajah lebih baharu dan kelihatan moden. Batik termasuk kain sarung menjadi popular hasil daripada ledakan fashion, dan kain ini telah menjadi sangat biasa dalam tradisi masyarakat di Kelantan. Batik biasanya digunakan untuk membuat pakaian dan aksesori dengan motif geometri, flora dan fauna. Oleh itu, batik juga berfungsi sebagai aksesori fashion yang sesuai digunakan oleh semua golongan masyarakat masa kini tidak kira bangsa, agama dan budaya.
Di samping itu, kain batik juga berfungsi sebagai perlengkapan rumah tangga. Sesuai dengan peredaran masa kini, dapat dilihat bahawa penggunaan kain batik telah dapat diinovasikan daripada pembuatan baju kepada aspek lain seperti sarung bantal batik. Hal ini kerana melalui penemuan teknologi terkini dalam perusahaan batik telah meningkatkan pengeluaran dan seterusnya mempelbagaikan lagi kegunaan batik tidak lagi berfokus kepada pakaian. Malahan ia juga digunakan sebagai alat perlengkapan rumah tangga. Pelbagai hiasan dalaman dan sesuai dijadikan cenderamata yang kelihatan menarik dan eksklusif. Akhir sekali, batik juga digunakan sebagai bahan dekorasi. Kain batik juga dapat dijadikan bahan dekorasi dalam kalangan masyarakat melalui seni perca batik yang digunakan untuk menghiasi dinding rumah. Hal ini kerana seperti mana yang diketahui umum bahawa dekorasi rumah merupakan perkara penting dan harus dilakukan oleh golongan masyarakat pada bahagian ruang tamu. Kain batik juga dapat dijadikan dekorasi dalam rumah kerana ia memiliki keindahan dan unsur estetikanya yang tersendiri yang dapat menjamin kepada suasana dalam rumah yang kelihatan lebih eksklusif dan menarik, sekaligus dapat mempromosikan pakaian batik dengan menggantung pakaian batik dalam perca pada dinding rumah. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iqbal Firdaus Bernardin. Nombor diksi 20A 118. Saya akan membentangkan mengenai langkah pelestarian kain batik. Yang pertama, media sosial. Melalui media sosial ini, Akal Batik Khorasan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk memperluaskan perniagaan batik mereka. Hal ini kerana ia merupakan salah satu alternatif dalam memberikan pendedahan kepada masyarakat berkaitan dengan batik. Misalnya, jenis batik, reka bentuk dan sebagainya. Kesannya hal ini akan menarik perhatian masyarakat untuk mengetahui lebih dalam akan batik. Yang kedua, promosi. Melalui temu bual dengan Puan Zainun, beliau telah menjual batik di sekitar Semenanjung, Sabah, Sarawak, Indonesia dan juga di Brunei. Beliau juga mendapat mengenal pasti cita rasa individu mengikut persekitaran yang dituju. Misalnya, di Kuala Lumpur menyukai semua jenis batik, manakala Sabah dan juga Sarawak suka warna yang lembut. Manakala di Brunei dan juga Indonesia jenis warna yang klasik. Perkara ini juga menjadikan batik mendapat permintaan dan disukai oleh setiap masyarakat. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan juga memainkan peranan penting dalam melestarikan batik. Misalnya, di UMK juga ada menawarkan program pengajian dalam pembuatan batik seperti kos tekstil di Fakulti Teknologi Kreatif. Selain itu, berdedahkan pembuatan batik dalam pembelajaran subjek pendidikan seni. Hal ini kerana dapat menarik minat pelajar dan memberikan pengetahuan umum tentang batik. Dan yang terakhir, meningkatkan tenaga seni. Hal ini dapat meningkatkan kepakaran dalam pembuatan batik dalam kalangan masyarakat, yang merupakan salah satu alternatif bagi mencari penerus legasi pembuatan batik. Misalnya, mengadakan bengkel atau kursus dalam pembuatan batik. Hal ini dapat mendedahkan kepada masyarakat untuk mengenali dan mengetahui cara pembuatan batik. Kesimpulan, batik merupakan objek warisan yang perlu dipelihara. Hal ini kerana ia merupakan tegalayan khazanah turun-temurun sejak dari dulu lagi. Bahkan, ia juga merupakan simbolik warisan pada negara kita. Sejak kebelakangan ini, penggemar batik semakin terhakis dan tidak sejajar dengan perkembangan semasa. Terdapat juga perspektif yang menganggap penggunaan batik tidak setanding dengan pemakaian masa kini. Industri batik mencipta peluang pekerjaan dan kemakmuran untuk masyarakat setempat selain daripada produk seni tekstil yang luar biasa. Bagi melibatkan generasi muda dalam usaha pemeliharaan batik supaya mereka boleh memahami, menghayati dan meneruskan tradisi ini pada masa hadapan. Dengan kemajuan dalam reka bentuk dan pembuatan batik juga boleh membantu warisan ini kekal relevan di tengah-tengah perubahan zaman. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.